Sebenarnya aku tak jangka langsung aku akan rasa depressed atau orang kata melankoli lah seusai aku tonton filem ni. Tapi itulah apa yang aku rasa. Nolan bukan saja ceritakan kisah di sebalik pembikinan bom atom, tapi dia juga bawa kita masuk ke dalam dunia dan pemikiran pembikin bom atom iaitu Oppenheimer. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. So hari tu aku ada pergi tonton filem yang dinanti-nantikan oleh Christopher Nolan bertajuk Oppenheimer. Filem ni merupakan sebuah filem biopik mengenai seorang theoretical physicist bernama J. Robert Oppenheimer yang juga turut dikenali sebagai father of the atomic bomb. Filem ni merupakan sebuah adaptasi daripada buku American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer pada tahun 2005. Diterjemah oleh Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr. dan ramai lagi lah pelakon-pelakon yang lain. Ramai ada dalam ni. Ada Rami Malek pun ada sebagai cameo, ada Casey Affleck, ada beberapa lagi lah pelakon yang aku rasa hampa kenal turut berlakon dalam filem ni. First and foremost, aku nak bagi keterangan sikit lah sebab aku nampak rata-rata reviewer, bukan dekat Malaysia lah, dekat luar, dekat Malaysia ada beberapa yang kecewa dengan filem Oppenheimer ni hanya sebab dia tak involve peperangan dan juga action yang banyak. Dia bukan yang dekat daripada reviewer, ada daripada penonton pun ramai yang macam tu. Ini filem biopik. Sebelum tonton tu, research lah sikit genre dia. Kalau tak mau research tentang Oppenheimer pun, research pasal genre dia supaya hang tahu apa yang hang nak tonton. Kalau tak mau pun, tontonlah trailer. Tak ada perang pun dalam trailer. Clearly indicate dalam trailer tu yang ini adalah sebuah filem yang pasal Oppenheimer saja, kehidupan Oppenheimer. Tak ada pun pasal perang. Memanglah ada atomic bomb, tapi dia pasal how dia bikin atomic bomb tu. Aku pun tak research pun pasal Oppenheimer, tapi aku tengok trailer, aku tahu genre. Sebab aku tak research pasal Oppenheimer sangat sebab aku nak tengok macam mana Nolan bawa filem ni dari segi someone yang tak kenal Oppenheimer ataupun orang kata tak tahu secara menyeluruh tentang siapa tu Oppenheimer. Dan once kita tahu pasal filem ni adalah filem epic pun, dan barulah kita tahu yang Nolan sebenarnya nak bawa kita masuk ke dalam dunia pembikin bom atom tu. Seorang theoretical physicist, bukannya seorang askar. Dalam filem ni pun ada satu babak yang seorang saintis tu orang kata sarkastik dengan dia, suruh dia buang uniform polis tu sebab hang bukan soldier, hang scientist. So be a scientist. Filem ni boleh dikatakan bukanlah filem terbaik Christopher Nolan, tetapi definitely one of his masterpiece. Dan filem ni berjaya mengubat kekecewaan aku terhadap filem sebelum ni iaitu Tenet. Sebab aku memang tak suka gila Tenet dan aku sangat kecewa dengan Tenet. Dia terlalu banyak teori sampai dia tak orang kata menunjuk dekat praktikal dia tu. Dan overall aku rasa sebab dia bawa tim Interstellar kot. Sebab dalam Tenet ni dia bawa tim Interstellar. Interstellar ni bukannya full action pun. Jadi susah. Patutnya dia bawa tim Inception. Kalau dia bawa tim Inception aku rasa keadaan mungkin akan berubah sikit. Oppenheimer ni mengisahkan tentang hidup OP ataupun Oppenheimer dalam 3 fasa. Yang pertama fasa dia belajar, yang kedua fasa dia bikin bom atom, yang ketiga fasa trial. Post selepas dia buat bom atom tu, apa yang jadi dekat dia? Dia kena trial sebab orang kata lepa persoalkan kesetiaan dia kepada kerajaan waktu tu dan dia dituduh espionage lah, kira jual rahsia kerajaan. Reason lepa nak buat bom atom ni sebab lepa tak mau Nazi buat dulu. Sebab lepa tahu kalau Nazi yang dapat dulu bikin bom atom tu, impak dia jauh lebih besar. Lepa tahu kata lepa tak mau Nazi dapat, lepa tak mau Jerman dapat, lepa nak lepa buat dulu. Maka terhasil lah Project Manhattan. Malangnya lepas lepa buat filem ni, Hitler pula meninggal. Tapi lepa nak kena try ke bom tu menjadi ke tak, dan lepa pun nak tunjuk kuasa. Lepa kata lepa ada benda tu, kuasa kehancuran tu ada kat tangan lepa. So lepa nak tunjuk. So disebabkan Hitler dah mati, lepa kena try lah kat negara lain. So lepa pick lah Jepun. Untuk pengetahuan hampa, Jepun ban filem Oppenheimer, which makes sense lah kan. Sebab aku yakin hampa pernah dengar pasal tragedi bom atom yang drop dekat Hiroshima dan Nagasaki. So hampa faham lah kenapa Jepun ban filem ni. Dan disebabkan ratusan ribu nyawa yang terkorban dekat Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer rasa macam dialah yang bertanggungjawab sebab dia yang bina benda tu. Kuasa tu dekat tangan dia, sama ada nak bina ke tak. So dia depressed, dia menyesal apa semua, regret, semua ada lah dekat situ. Itulah yang dikatakan 3 fasa kehidupan tu. And reason dia menyesal ni pun dalam filem ni hampa boleh nampak yang mostly because scientist dah warn ataupun scientist dah indicate beberapa benda yang akan terjadi kalau bom atom ni terhasil. Macam ada satu babak tu daripada Kenneth Branagh, waktu dia ada dengan Kenneth Branagh yang melakukan watak sebagai seorang saintis bernama Niels Bohr. Niels kata
you are the man who gave them the power to destroy themselves and the world is not prepared. Waktu dia dengar dialog tu pun dia dah macam dap dengan keputusan dia. Waktu lepa dapat tahu kata kemungkinan letupan tu akan cause chain reaction, kat situ pun dia tambah lagi dap. So ada beberapa benda yang menyebabkan dia dap sama ada dia buat keputusan ni betul ke tak. Itu yang aku cakap kata Nolan bawa kita masuk dalam pemikiran Oppenheimer sama. Dia bukannya tunjuk di sebalik pemikiran saja, tapi pemikiran Oppenheimer. Apa yang Oppenheimer rasa waktu nak buat, sebelum buat, lepas buat, semua tu dia tunjukkan dengan begitu baik. Semua tu buatkan kita rasa apa yang Oppenheimer rasa. Tak cukup dengan dah tolong negara hang buat apa orang kata bom atom, kena tuduh espionage pula. Lepas tu yang dia fasa yang ketiga tu dia kena trial. Lepas tu yang aku rasa kesian gila lah dekat dia. Dan dia punya kawan sendiri saintis pun berpaling tadah dekat dia sampai bini dia geram nak ludah muka kawan tu. And the crazy part is lepas hang dah hadam semua benda yang terjadi dekat Oppenheimer daripada awal sampai habis, dan dialog terakhir dia dengan Albert Einstein tu, kat situ yang dia akan hit hang, tahu tak? Dia dah bagi dekat hang satu persatu, bagi hang hadam, bagi hang makan satu persatu, sajikan kat hang satu persatu apa orang kata babak dan senario pemikiran apa semua ni. But at the end tu, di penghujung tu yang memang akan hit hang hardnya lah. Filem ni 3 jam lebih. Nolan buat aku rasa dalam fast pace sebab dia nak bagi hang penonton hadam satu persatu. Tapi tak sempat hadam pun mat, dia sajikan kita cepat sangat. So tak ada nak telan dia dah bagi makan lagi, tak ada nak telan dia bagi makan. Tetapi macam aku cakap tadi, once hang dah hadam everything, dekat situlah dia akan mula hit hang. Dan dekat situlah yang aku mula rasa depressed. Dari segi storyline dekat sini dia buat macam Dunkirk dan juga Memento, non-linear punya style. And decision untuk buat non-linear ni lah yang aku rasa membuatkan Oppenheimer ni menjadi menarik. Sebab kalau dia buat secara linear, secara terus macam mana Oppenheimer daripada zaman belajar, lepas tu jadi buat bom atom, lepas tu kena trial, dia tak susun berterabak, buat macam puzzle dekat kita, aku rasa rugi. Aku rasa akan jadi bosan sebab dia tak bagi peluang dekat penonton untuk participate, be part of the film waktu tonton. Yelah dia dah buat bagi penonton jadi be part of Oppenheimer punya kehidupan. So why not buat bagi lepa pick up semua, solve the puzzle themselves. Visual pula, visual dalam Oppenheimer ni tak nak cakap lah. Hoyt Van Hoytema memang tahu apa orang kata kerja dia. Ini memang forte dia. Hoyt Van Hoytema juga adalah cinematographer untuk Interstellar. Jadi kalau dalam Interstellar pun cantik man, hampa boleh faham sendirilah dalam Oppenheimer ni macam mana cantiknya visual yang disajikan dekat penonton. Sebab tu aku nak suggest kalau boleh hampa pergi tonton dekat IMAX. Sebab rugi kalau filem yang ada visual yang cantik ni hampa pergi tonton dekat skrin yang kecil, sangat-sangat rugi. Tapi untuk orang yang duduk dekat negeri yang tak berapa nak maju macam aku ni, hampa boleh at least tonton dekat hall yang ada Dolby Atmos. So boleh dengar bunyi letusan, boleh dengar soundtrack yang sedap, sebab soundtrack dia pun sedap, dan dapat feeling yang lebih, orang kata lebih sikit lah daripada kita tonton dekat hall biasa. So apa pandangan hampa yang dah tonton Oppenheimer ni? Adakah hampa rasa bosan macam kebanyakan orang, ataupun hampa rasa macam okey je kan, at least dapat ilmu ke, macam mana ke? Apa kata kongsi pandangan hampa dekat ruangan komen. Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.